Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halina dan rekan-rekan seperjuangan sekalian. Nama saya Jolina Cialjuni dan sebelum kami memulakan sesi pembentangan pada kali ini, saya yakin dan percaya kamu semua pernah mendengar pernyataan yang berbunyi seperti ini. Contohnya, tidak boleh potong kuku waktu malam, tidak boleh masak sambil menyanyi, ataupun tidak boleh menyapu rumah pada waktu malam. Sebab kalau kamu langgar mana-mana pernyataan yang telah saya nyatakan sebentar tadi, maka bala akan menimpa ke atas si pelaku tersebut. Jadi, pernyataan sebentar tadi ada kaitannya dengan pembentangan kami pada kali ini. Tapi kumpulan kami akan membentangkan perkara berkaitan dengan adat kematian etnik Bajau berdasarkan buku Dr. Halina yang bertajuk Struktur Adat Kematian Menyingkap Pandangan Alam dan Kosmologi Masyarakat Bajau. Mari kita lihat terlebih dahulu apa itu adat. Jadi adat adalah amalan ataupun peraturan yang menjadi panduan hidup masyarakat terdahulu. Jadi tidak dapat dinafikanlah di Sabah ini, adat kematian adalah adat yang sudah menjadi amalan terutamanya dalam kalangan masyarakat pribumi di Sabah. Jadi seperti yang kita sudah sedia maklum, di Sabah ini banyak betul etik dan suku kaum, tapi kita dapat lihat banyak persamaan dan perbezaan yang boleh dikaitkan dengan etnik Bajau dan etnik yang lain. Tapi dia sudah banyak mengalami perubahan lah disebabkan oleh faktor agama. Jadi perkara ini menjadi satu cabaran lah terutama kepada generasi muda untuk mengekalkan adat yang kita sudah warisi. Salam sejahtera saya ucapkan, nama saya Olivia Anarici. Hari ini saya akan membentangkan ulasan tentang sebuah karya akademik yang menarik berjudul Struktur Adat Kematian Menyingkap Pandangan Alam dan Kosmologi Masyarakat Bajau. Buku ini ditulis oleh Halina Sendra Muhammad Yakin dan diterbitkan oleh Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2018. Buku ini merupakan sebuah kajian akademik yang memberi tumpuan kepada adat kematian masyarakat Bajau yang merupakan salah satu etnik yang terdapat di negeri Sabah. Di dalam buku ini, penulis meneroka pandangan dan kosmologi masyarakat Bajau berkait dengan tradisi dan adat desam masyarakat tersebut. Penulis memfokuskan kepada proses, amalan dan ritual berhubung dengan kematian dan juga perubahan struktur yang berlaku dalam adat tersebut. Selain itu, terdapat pelbagai aspek yang dibincangkan dengan merungkai persoalan berhubung pandangan alam dan kosmologi Bajau dengan memaknai simbol-simbol dalam adat kematian. Format yang digunakan untuk menerbitkan buku ini ialah format monograf dan buku ini mengandungi 7 bab. Dapat disimpulkan bahawa buku ini sangat penting kerana membantu memperluaskan pemahaman tentang warisan budaya Bajau kepada masyarakat luar, terutamanya kepada generasi muda. Assalamualaikum, saya Syazurina Nadrah akan mengulaskan pandangan mengenai buku ini. Salah satu kekuatan utama buku ini ialah kebolehannya untuk menggambarkan struktur adat kematian masyarakat Bajau dengan mendalam dan terperinci. Penulis berjaya membawa pembaca ke dalam dunia simbolisme dan ritual yang kompleks, di mana setiap elemen adat mempunyai makna tersendiri. Pandangan alam masyarakat Bajau seperti yang digambarkan dalam buku ini amat menarik. Mereka melihat dunia sebagai satu entiti yang holistik di mana manusia, alam semula jadi dan unsur gaib saling berkait rapat. Konsep ini diterjemah melalui adat kematian mereka yang sering melibatkan ritual untuk memastikan keseimbangan dan keharmonian antara semua unsur. Buku ini bukan sahaja menyenaraikan amalan dan adat istiadat, tetapi juga mengaitkannya dengan kosmologi masyarakat Bajau. Misalnya, pandangan mereka terhadap kehidupan selepas mati, konsep roh, dan hubungan antara manusia dengan alam gaib yang diperincikan dengan teliti. Dari sudut antropologi, buku ini memberi sumbangan besar dalam memperkayakan pemahaman terhadap budaya masyarakat Bajau. Ia menunjukkan bagaimana adat kematian bukan sahaja mencerminkan pandangan dunia dan kosmologi sesebuah masyarakat, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Buku ini juga relevan dalam kajian antara budaya. Ia membantu pembaca memahami persamaan dan perbezaan antara adat kematian masyarakat Bajau dengan masyarakat lain di Malaysia, terutamanya dalam kalangan masyarakat pribumi yang lain. Dalam dunia moden yang pesat berubah, adat dan tradisi sering terancam akibat pemodenan dan globalisasi. Buku ini menjadi penting kerana ia merekodkan adat kematian masyarakat Bajau sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara. Selain itu,
Buku ini relevan dalam konteks pemeliharaan identiti kebangsaan. Saya bernama Cheng Yanzi Selin dan saya akan menjelaskan tentang dua konsep komunikasi antara budaya. Konsep yang pertama adalah konsep hubungan antara manusia dengan alam gaib. Masyarakat Bajau percaya bahwa manusia dengan alam gaib mempunyai hubungan antara satu sama lain. Perlakuan atau amalan seseorang ketika hidup sama ada baik atau buruk mempunyai kaitan dengan kejadian yang akan dialami oleh seseorang setelah meninggal dunia. Jenazah yang mati dengan melakukan amalan yang baik ketika waktu hidup di alam nyata akan menjadi para embo, manakala jenazah yang mati dengan melakukan perbuatan jahat akan menerima nasib yang buruk, yaitu kubur jenazah akan berlubang. Kubur yang berlubang dipersepsikan sebagai kubur individu yang banyak melakukan dosa, di mana mayat keluar ke muka bumi menyerupai binatang seperti monyet, anjing, kucing, khinzir, dan sebagainya. Seterusnya, ahli keluarga yang masih hidup dan yang telah meninggal masih dapat berkomunikasi melalui ritual-ritual, mimpi, dan perbuatan-perbuatan tertentu. Ritual-ritual seperti penyediaan duang dan mayang pinang dapat menzahirkan ingatan serta kasih sayang kepada yang telah meninggal dunia. Mimpi juga merupakan medium komunikasi orang mati untuk menzahirkan permintaan. Contohnya, jika ahli keluarga bermimpikan si mati sedang kelaparan, meminta pakaian atau lain-lain, maka ahli keluarga tersebut harus menunaikan permintaan si mati menerusi ritual-ritual. Si mati juga dapat berkomunikasi dengan menunjukkan rasa tidak puas hati dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu di kediaman ahli keluarganya agar kehadirannya dapat dirasai dan kemauannya ditunaikan, menerusi bau, berdehem, keluhan, batuk, dan sebagainya. Konsep kehidupan selepas kematian juga merupakan salah satu konsep berhubung komunikasi budaya atau komunikasi antara budaya. Roh-roh dipercayai bahwa adanya kehidupan setelah kematian yang berkait rapat dengan kewujudan surga dan neraka. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Bajau, setelah kenduri arwah atau mangan bangi dilaksanakan pada genap 100 hari kematian, roh orang mati yang berlegar-legar di kawasan kediamannya sebelum ini akan terbang bersama udara setelah bertukar menjadi semangat. Ini bermaksud bahwa roh tersebut akan tinggal di alam gaib dengan bersifat sementara sehinggalah roh tersebut bertukar menjadi semangat pada genap 100 hari kematian. Semangat seterusnya akan menghuni roh yang lebih tinggi berbanding pertempatan roh, tapi masih berada dalam kawasan yang sama, yaitu di bagian atas, angin atau udara. Setelah tibanya genap 100 hari kematian, semangat akan kembali ke alam nyata untuk melamati ahli keluarganya ketika ritual mangan bangi atau kenduri arwah dilaksanakan untuk mengingati beliau. Surga melambangkan keindahan dan kebaikan, serta berada di tingkat teratas yang disediakan untuk manusia yang patuh kepada Tuhannya dan banyak melakukan kebaikan. Neraka menggambarkan kesengsaraan dan kejahatan untuk membalas manusia yang melakukan perbuatan jahat. Nama saya Netilia Jenny Anak Manca. Sekarang saya akan membentangkan tentang konsep yang berhubung dengan komunikasi antara budaya. Konsep yang pertama adalah konsep ritual sebelum pengebumian, yaitu amalan menziarahi. Amalan ini berlaku apabila terdapat ahli keluarga yang sakit tenat dan harapan mereka untuk sembuh itu adalah tipis. Dan dorang juga menunjukkan tanda-tanda bahwa seseorang itu akan meninggal dunia. Oleh itu, ahli keluarga beliau akan membuat persediaan awal, yaitu dengan mengkabarkan berita tersebut kepada ahli keluarga yang lain, supaya ahli keluarga tersebut dapat berkumpul dan menziarahi beliau sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Seterusnya adalah amalan menjaga atau dikenali sebagai ngeremun oleh masyarakat Bajau. Dan menurut kepercayaan Bajau, orang yang diambang kematian ini harus dijaga dengan baik. Ini adalah untuk menghindari makhluk yang dikenali sebagai mangat dan suka berkeliaran di sekitar pesakit yang sedang nazak. Oleh itu, amalan menziarahi dan menjaga ini dapat mencerminkan nilai kekitaan, keprihatinan, dan empati. Dalam konteks komunikasi, amalan ini menunjukkan komunikasi verbal dan non-verbal, serta menunjukkan sokongan emosi dan tanggung jawab bersama. Konsep yang seterusnya adalah konsep ritual semasa pengebumian, yaitu amalan menggali kubur, membuat sangkap-sangkap, kelambu, nisan, dan mayang pinang. Dalam tradisi masyarakat Bajau, proses pengebumian ini melibatkan pembuatan sangkap-sangkap, yaitu keranda buluh, dan kelambu dan mayang pinang, yaitu bunga orang mati yang dipanggil nukar piyati. Ritual ini dilakukan adalah untuk memberi penghormatan terakhir bagi si mati.
Oleh itu, dari sudut komunikasi antara budaya, ritual ini mencerminkan bagaimana norma budaya Bajau ini dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi serta menyelesaikan tugas bersama. Hal ini karena persiapan ritual tersebut melibatkan kerjasama antara keluarga, saudara mara, dan community. Contohnya dalam pembuatan sangkap-sangkap, penggalian kubur, dan sebagainya. Proses ini mengandungi elemen kerjasama dan komunikasi verbal dan non-verbal. Contohnya seperti gotong royong dan komunikasi antara budaya yang simbolik melalui pembuatan objek ritual. Oleh itu, ritual ini dapat mendorong sikap toleransi perpaduan dan penghormatan kepada nenek moyang dalam kalangan masyarakat Bajau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anira Izzati binti Abdul Jabbar. Saya akan membentangkan tentang konsep fasa dan stratifikasi sosial dalam adat kematian masyarakat Bajau. Adat kematian masyarakat Bajau sangat berkait rapat dengan dua konsep utama iaitu kuasa dan stratifikasi sosial. Kuasa merujuk kepada keupayaan individu seperti pemimpin adat untuk mempengaruhi dan mengatur pelaksanaan ritual, sementara stratifikasi sosial pula menunjukkan kedudukan individu dalam hierarki masyarakat yang menentukan skala dan kompleksiti ucara kematian. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang hierarki sosial Bajau. Masyarakat Bajau terbahagi pada 4 strata utama iaitu Jomo Sepuh yang merupakan golongan tertinggi, yang kedua ialah Jomo Wau, Jomo Pitu, dan yang terakhir ialah Pinoto. Hierarki ini memainkan peranan penting dalam menentukan bagaimana seseorang diperlakukan dalam adat kematian dengan penghormatan yang lebih besar akan diberikan kepada mereka yang berada di strata atas, manakala upacara yang sederhana diberikan kepada mereka yang berada di strata bawah. Seterusnya, kita akan melihat kepada konsep kuasa dalam adat kematian masyarakat Bajau. Kuasa dalam adat kematian masyarakat Bajau sering dipegang oleh pemimpin adat, imam atau individu berpengaruh. Mereka ini bertanggungjawab memastikan semua ritual dijalankan dengan sempurna seperti penyediaan jenazah, pemilihan doa dan juga penggunaan simbol adat yang betul. Pemimpin ini juga bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam gaib untuk memastikan roh si mati dapat berpindah dengan tenang ke alam akhirat. Selain itu, masyarakat Bajau juga turut dipengaruhi oleh sinkretisme iaitu penggabungan kepercayaan tradisional dan Islam. Contohnya pengenalan doa dalam bahasa Arab dan penggunaan kain kafan mencerminkan adaptasi agama Islam dalam adat ini. Pemimpin adat berperanan penting untuk memastikan elemen Islam ini selaras dengan kepercayaan asal masyarakat. Manakala bagi stratifikasi sosial pula, ia mempengaruhi skala dan ritual kematian. Individu dari strata tertinggi seperti ketua komuniti akan menerima penghormatan lebih besar melalui ritual yang lebih kompleks, termasuk jamuan besar dan doa yang lebih panjang. Sebaliknya, bagi golongan yang biasa, mereka akan menjalani upacara sederhana tetapi tetap menghormati adat asas tradisi. Simbolisme juga memainkan peranan penting dalam adat ini. Contohnya, jenis kain kafan, hiasan kubur dan lokasi pengebumian juga menjadi petanda status sosial. Akhir sekali, kita akan melihat kepada implikasi budaya dalam konsep kuasa dan stratifikasi sosial dalam adat kematian masyarakat Bajau. Adat kematian masyarakat Bajau menggambarkan pandangan dunia mereka yang kaya dengan nilai spiritual dan sosial. Ia juga menjadi medium untuk berkomunikasi antara budaya di mana penyesuaian elemen luar seperti Islam dengan tradisi asal menunjukkan keupayaan masyarakat Bajau ini mengekalkan identiti budaya mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurati Lausun Fatia binti Husin. So, topik untuk yang saya bentang adalah persamaan adat etnik Karazan Dusun dan adat etnik Bajau dari aspek kematian. So, saya akan bentang 3. Untuk yang pertama, memberitakan kabar kematian bagi etnik Karazan Dusun. Cara dia sampaikan ada kematian dalam tu. Bukanlah, dia akan suruh satu anggota keluarga macam tu untuk berjalan dari rumah ke rumah untuk menyampaikan ada kematian. Macam tu. So, cara dorang simbol pemberitahuan dorang, biasanya bagi etnik Karazan Dusun, dorang akan gantung di rumah dorang tu kain hitam ataupun kain putih macam tu untuk kasih tahu yang ada kematian dalam rumah. So, dorang akan main gong ataupun alat muzik untuk bagi tahu kepada orang kampung ataupun duduk tu ada kematian. Jadi etnik Bajau, penyampaian dorang sama seperti etnik Karazan Dusun. Cuma etnik Bajau bagi moden, dorang akan guna telefon atau social media untuk kemudahan dorang lah menyampaikan ada kematian. Lepas tu untuk simbol pemberitahuan bagi etnik etnik Bajau, dorang akan maklumkan secara lisan, dorang akan, ataupun baca doa di masjid ataupun di surau. Kita masuk kepada persamaan kedua, iaitu upacara berulang selepas kematian. Upacara berulang selepas kematian ni bagi etnik Bajau dengan etnik Karazan Dusun hampir sama.
So untuk kadazan dusun, diorang akan buat pada hari ketiga, hari ke-7 dengan hari ke-40. Sama juga dengan etnik Bajau, diorang akan buat pada hari ketiga, hari ke-7 dengan hari ke-40. Tapi untuk etnik kadazan dusun, diorang percaya diorang buat semua ni kan. Selepas kematian ni adalah tujuan dia untuk memastikan roh si mati diterima di alam roh. Ya, pengoluan atau tidak tersesatlah roh si mati itu. Lepas tu untuk ritual dan persembahan, upacara berulang diorang ada ritual dan persembahan bagi etnik kadazan dusun. Diorang akan bagi makan nasi, ayam, lepas tu arak tradisional. Contohnya macam tapai. Lepas tu pemimpin diorang, Bobo Hizan atau ahli keluarga tu berdoa. Bobo Hizan ni kalau bagi Bajau adalah imam lah macam tu. Untuk tanda penghormatan diorang, ahli keluarga tu dia akan menghormati adat kadazan dusun tu lah untuk menghormati, maksudnya diorang menghormati nenek moyang diorang. Lepas tu bagi etnik Bajau, macam kita tahu yang saya cakap tadi, hari ketiga, hari ke-7 dengan hari ke-40. Lepas tu dia akan dipimpin oleh imam lah. Tahlil dan bacaan berjemaah dia tu akan dipimpin oleh imam. So dia ada bacaan Yasin. Lepas tu jamuan makanan diorang, ahli keluarga tu dia akan sediakan makanan kepada tetamu yang datang. Untuk bacaan doa ataupun untuk datang masa diorang buat tahlil tu lah, macam tu. Diorang akan sediakan, contoh dia macam makanan tradisional. Persamaan yang ketiga iaitu peranan pemimpin dan tokoh agama. Macam kita tahu, Bajau ni lebih kepada Islam. Tapi kadazan dusun ni dia ada tokoh agama dia yang lain. Contoh tokoh agama bagi kadazan dusun adalah Bobo Hizan, pawang atau pendeta adat dorang lah macam tu. Jadi Bobo Hizan ni dia punya fungsi adalah memimpin ritual kematian seperti mengundi, upacara pengambilan roh. Lepas tu dan menanggit penghormatan kepada si mati lah macam tu. Lepas tu Bobo Hizan ni dia akan memastikan keharmonian dunia roh dan manusia. Dia pastikan supaya roh tu tak kacau manusia yang tinggal. Lepas tu dia akan pelihara tradisi dan adat. Macam kita baca tadi untuk upacara berulang tu kan. Yang kita tahu tanda penghormatan bagi keluarga tu dia akan menghormati adat. Jadi Bobo Hizan ni, dorang punya pemimpin ni akan pimpin dorang untuk memelihara tradisi dan adat. Jadi beliau ni berperanan untuk melestarikan kepercayaan dan adat istiadat kematian yang diwarisi turun-temurun. Bagi etnik Bajau, dia akan guna imam ataupun tokoh agama. Dia akan memimpin bacaan doa, tahlil. Lepas tu dia akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti surah Yasin yang disedekahkan kepada si mati. Lepas tu fungsi imam ni dia akan memberikan panduan keagamaan. Dia akan beri nasihat kepada keluarga si mati untuk macam kalau kita tahu Islam, kita tak boleh berlebih-lebihan dalam berbuat apa-apa perkara pun kan. Jadi tokoh agama ni dia berfungsi untuk bagi tahu si mati apa yang perlu diorang buat. Sebetulnya selepas kematian, lepas tu bersedekah dan berdoa lebih banyak lah macam tu daripada bersedih. Lepas tu fungsi yang ketiga menguatkan solidarity community. Tokoh-tokoh agama ni yang bagi etnik Bajau ni dia akan mengumpulkan community untuk bersama-sama berdoa kepada si mati untuk menunjukkan sokongan kepada keluarga macam tu. Jadi lebih kepada tokoh agama ni lebih fungsi dia lebih kepada untuk bantu ahli keluarga lah, meringankan beban ahli keluarga macam tu. Assalamualaikum, nama saya Nabila Sudah binti Hidayah. Saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan tentang mentalkinkan jenazah. Tujuan mentalkinkan jenazah adalah untuk menginsafkan orang yang masih hidup dan mengingatkan tentang kematian. Selain itu, ia juga untuk membantu si mati menghadapi soal kubur. Dalam masyarakat Bajau, upacara ini merupakan proses pemisahan roh daripada dunia. Upacara ini juga melibatkan doa agar roh ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Selain itu, mentalkinkan jenazah memberikan keinsafan kepada mereka yang masih hidup. Bagi masyarakat kadazan dusun pula, fungsi utama adalah untuk menghormati si mati. Ritual ini membantu keluarga mendapatkan ketenangan serta sokongan moral daripada komuniti. Secara ringkasnya, mentalkinkan berfungsi sebagai penghubung antara dunia hidup dan mati dalam kedua-dua masyarakat ini. Sekarang mari kita lihat apa perbezaan antara adat etnik Bajau dan etnik kadazan dusun dari aspek adat kematian. Perbezaan yang kita dapat lihat adalah melalui ritual memandikan dan mengafankan jenazah. Bagi etnik Bajau, jenazah akan dimandikan oleh tukang mandi yang ada pengalaman ataupun kepakaran dan ilmu dalam memandikan jenazah. Setelah jenazah itu dimandikan dengan bersih, maka jenazah tersebut akan dikafankan dengan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Jadi, segala hal yang berlaku semasa memandikan jenazah, tukang pemandi jenazah itu akan rahasiakan
untuk menjaga aib jenazah tersebut dan juga ahli keluarganya. Jadi bagi etnik Kadazan Dusun, jenazah akan dimandikan oleh ahli keluarga tersebut. Maksudnya ahli keluarga si mati lah. Jadi setelah dia sudah dimandikan dengan bersih, maka pakaian yang serba indah akan dipakaikan kepada si mati lah. Jadi uniknya masyarakat dusun ini, kalau semasa hidup si mati itu merupakan seorang penghisap rokok, maka rokok akan diselitkan ke dalam mulut si mati. Kalau masa hidup si mati merupakan seorang yang pemakan sireh, maka sireh akan diselitkan ke dalam mulut si mati. Oke, kita beralih pula kepada perbedaan yang seterusnya, yaitu menjaga jenazah. Bagi etnik Bajau, jenazah itu akan diletakkan di kawasan perbaringan ataupun katil ahli keluarga tersebut. Lepas itu cincin akan dipakaikan kepada si mati dan cermin akan diletakkan secara berposisi di atas kepala si mati. Tujuan dia supaya dapat menakutkan mangat ataupun mengelakkan daripada jin ataupun roh jahat daripada mengganggu si mati lah. Jadi larangan lah untuk mengadakan majlis keramaian semasa menjaga jenazah. Berbeza pula dengan Kadazan Dusun, di mana mayat tuh akan diletakkan di kawasan ruang tamu rumah yang sunyi. Lepas tu pakaian akan disangkutkan di sekeliling mayat. Masyarakat dusun ini percaya roh jahat yang menyerupai burung-burung yang akan menerbangkan tuh mayat. Jadi that's why pakaian tuh kan kena sangkutkan di sekeliling mayat supaya burung-burung tuh ingat akan menyangka yang pakaian tersebut tuh adalah orang. Kemudian ditegahlah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau memarahi orang masa menjaga jenazah. Seterusnya, upacara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Bagi etnik Bajau, mereka yang mengiringi jenazah ke tanah perkuburan itu sangat dilarang untuk bercakap perkara yang tidak baiklah. Mereka juga dilarang untuk meratapi kepergian si mati dengan suara tangisan yang kuat, sebab hal ini dianggap sebagai lumrah kehidupan manusia lah, di mana setiap benda yang hidup pasti akan yang mati. Berbeza pula dengan adat etnik Kadazan Dusun, di mana upacara Mogihat dilakukan dengan cara menangis dengan suara tangisan yang kuat sepanjang mengiringi itu jenazah ke tanah perkuburan. Tapi upacara ini dilihat dari dua perspektif tau. Jadi yang pertama, upacara ini dilakukan oleh individu yang sudah lanjut usia. Ataupun yang kedua, dilakukan oleh mana-mana individu, tidak kira umur lah. Seterusnya ialah penyediaan bangkai pakaian. Bagi masyarakat Bajau, selepas pengumian, mereka akan menyediakan bangkai pakaian, iaitu tempat tidur untuk roh si mati. Ini termasuk tilam, bantal, selimut, pakaian serta barangan peribadi si mati. Barang-barangan ini akan disusun di kepala tempat tidur. Tujuan utama tradisi ini adalah untuk memastikan roh si mati berada dalam keadaan aman dan tidak mengganggu manusia yang masih hidup. Ritual ini dijalankan selama 7 hari kenduri selepas pengumian. Selain itu, ahli keluarga juga akan melindungi bangkai-bangkaian daripada makhluk halus seperti balan-balan yang dipercayai akan mencuri jenazah dengan mendapatkan seurat benang daripada kain bangkai-bangkaian. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, penyediaan bangkai-bangkaian juga dilakukan tetapi mempunyai pendekatan yang berbeza. Fokus mereka adalah memastikan roh si mati akan beralih ke alam yang lain dengan tenang. Berbanding dengan masyarakat Bajau, masyarakat Kadazan Dusun menekankan aspek tradisional dan emosi dalam penyediaannya tanpa elemen keagamaan yang mendalam. Seterusnya ialah duang dan ngeduang. Duang ialah sajian yang diberikan kepada tetamu beserta doa dan ucapan penghormatan. Ngeduang merupakan perbuatan memberi makan kepada tetamu yang hadir sebagai sedekah. Ngeduang merupakan upacara memberi makanan kepada tetamu sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan kepada si mati. Ia juga merupakan satu simbol komunikasi dunia roh dan identiti Bajau. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, mereka juga turut mempunyai upacara memberi makan selepas kematian, tetapi pelaksanaannya lebih sederhana dan lebih memperingati si mati. Kesimpulannya, 5 konsep mengenai komunikasi, budaya serta komunikasi antara budaya yang terdapat dalam buku tersebut adalah konsep hubungan antara manusia dengan alam gaib, konsep kehidupan setelah kematian, konsep ritual sebelum pengebumian, konsep ritual selepas kematian, dan konsep kuasa dan stratifikasi dalam adat kematian masyarakat Bajau. Berdasarkan buku tersebut, adat etnik Kadazan Dusun mempunyai persamaan dengan adat etnik Bajau dari aspek kematian, yaitu memberikan kabar kematian, upacara berulang selepas kematian, peranan pemimpin adat atau tokoh agama, dan mentalkinkan jenazah. Tidak hanya mempunyai persamaan, adat etnik Kadazan Dusun dan adat etnik Bajau mempunyai perbedaan dari aspek kematian, yaitu ritual memandikan dan mengafankan jenazah, menjaga jenazah,
upacara mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, penyediaan bangkai pakaian, dan yang terakhir doang dan ngedoang. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.